Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kamu akan belajar nombor bulat hingga 7 digit. Kemahiran pertama ialah menulis nombor dalam angka dan perkataan. Dalam angka tu maksudnya dalam nombor-nombor lah begini. Perkataan pula kita eja. Ini dah biasa dah kamu belajar daripada tahap 1 lagi sampailah ke tahun 6. Okey, kebiasaannya kalau kamu pandai menulis dalam perkataan, kamu betul menulis dalam perkataan, kamu tak ada masalah menulis dalam angka. Bagaimana nak menulis dalam perkataan? Okey, cikgu tunjukkan contoh. Nak menulis dalam perkataan biasanya yang jadi susah bila di tempat ini. Okey, di tempat ini. Di tempat ribu ni. Kalau kita tengok daripada belakang, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Bila kamu nak menyebut 3 kumpulan nombor ni, dia jadi salah. Biasanya ribu tu diulang, perkataan ribu tu diulang, ditulis berkali-kali. Itu jadi kesalahan. Jadi cara dia begini kita tengok balik nilai tempat di belakang. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Jadi kita mula pada hadapan. 2 juta. Sebut dulu 3 nombor ni. Lepas sebut ketiga-tiga kumpulan ribu ni, baru kita sebut ribu dia. 2 juta 431 ribu. Baru sebut ribu. Saya ulang balik. 2 juta 431 ribu. Perkataan ribu tu disebut setelah habis ketiga-tiga nombor ni disebut. Baru kita sebut ribu. Lepas tu baru sambung yang belakang ni macam biasalah. Ratus, puluh dan sah. 658. Begitu juga dengan nombor yang bawah ni. Nombor yang bawah ni kita kumpulkan dulu kumpulan 3 ni. Kumpulan 3 ni kita asingkan. 9 juta 501. Baru sebut ribu. 9 juta 501 ribu 101. Okey. Okey. Jadi cikgu harap kamu fahamlah macam mana nak menyebut perkataan dan juga macam mana nak menulis dalam angka. Itu kemahiran yang pertama. Kemahiran yang kedua ialah nilai-nilai tempat. Mengenal nilai tempat dan juga nilai digit. Kita ambil contoh nombor ni. Cara menyebut nombor ni 4 juta 521. Baru sebut ribu. 4 juta 521 ribu 917. Jadi kita nak kenal nilai tempat. Ini pun kamu dah belajar pada tahun-tahun sebelum ni. Tahap 1, tahun 1, 2, 3, 4, 5 pun dah belajar. Dah diperkenalkan dengan nilai tempat dan nilai digit. Cumanya bezanya pada tahun 6 ni, kamu belajar satu lagi nilai tempat dan nilai digit yang baru, iaitu di tempat juta. Jadi ini kamu boleh tengok nanti nota. Cikgu ada bagi sekali. Print, cetak, awak boleh potong, tampal pada buku nota. Sediakan satu buku nota ataupun awak boleh tampal je dalam buku matematik 1. Kemudian awak boleh tengoklah kat nota ni. Cikgu rasa cikgu tak perlu terangkan. Kalau SAR ni biasalah nilai digitnya. Nilai digit ni dalam bentuk nombor. Nilai tempat maksudnya dalam perkataan. Okey, 7 yang belakang sekali ni 7. Nilai tempatnya SAR. Digitnya 7. 1 ni pula nilai tempatnya 10. Nilai digitnya 10. Begitulah sampai depan ni. Yang depan sekali ni yang paling besar nilai tempat dan nilai digit yang paling besar ialah juta. 4 juta.
Jadi macam mana nak tulis 4 juta dalam nilai digitnya? Begini. Apakah nilai tempatnya? Juta. Yang ini. Okey, itu kemahiran mengenal nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, seterusnya. Kemahiran yang kamu kena belajar hari ini ialah cerakin nombor. Cerakin nombor ni pun kamu dah pernah belajar pada tahun sebelum ni. Cerakin nombor kena mengikut 2 tempat. Iaitu mengikut nilai tempat dan juga mengikut nilai digit. Kedua-dua kemahiran cerakin kan ni kamu kena kuasai. Mengikut nilai tempat, apa maksud dia? Maksudnya kita cerakinkan. Cerakin ni maksud kita ceraikan. Kita ceraikan setiap nombor ini mengikut nilai tempatnya. Sebab itu kamu nampak ada nilai tempat ni. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta. Tetapi kalau saya tunjuk tadi, sebelum ni saya tunjuk nilai tempat. Ramai murid-murid yang keliru bila meletakkan nilai tempat. Cikgu sebut sebelum ni nilai tempat juta, ratus ribu, puluh ribu. Semuanya dalam bentuk perkataan kan. Cikgu cakap dalam perkataan. Tetapi apabila dicerakinkan mengikut nilai tempat, kenapa ada angka Kenapa kena ada angka, kena ditulis angka? Betul, sebenarnya bila kita cerakinkan mengikut nilai tempat, sepatutnya kalau yang kita belajar nilai tempat tu dalam perkataan aja kan. Kenapa perlu diletakkan digit-digit? Sebab kalau tak letak digit, awak bayangkan digit tidak diletakkan angka pada cerakin nombor tu. Bayangkan tak ada. Bayangkan tak ada. Kalau tak ada, maksudnya bila kita nak cerakinkan nombor ni, kita tulis ni je. Juta tambah ratus ribu, tambah puluh ribu, tambah ribu, tambah ratus, tambah puluh, tambah sah. Jadi, bila awak ceraikan ni, adakah nilai ini sama dengan nilai yang asalnya? Tak samalah sebab tak ada nilai-nilai dia, tak ada angka. Hanya ada nilai tempat. Sebab itu semasa mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat, kita kena masukkan angka dia sekali. Supaya setiap nilai tempat itu kita tahu berapa bilangan dia. Sebab kalau tak masuk angka, maknanya kita tak mencerakinkan nilai-nilai tempat tu. Kita tak ceraikan pun, kita tulis nilai tempat je. Kalau soalan tanya juta ni berapa nilai dia, kita tak boleh jawab sebab tak ada angka kat sini. Jadi sebab itu semasa cerakin nilai tempat, je kita meletakkan angka-angka ataupun nombor-nombor di sebelah nilai tempat. Tetapi bila soalan tanya dalam periksa ke, bila ada kuis dekat dalam kelas ke, ada soalan tanya, apakah nilai tempat bagi digit 5? Contoh, apakah nilai tempat bagi digit 5? Kita tak boleh letakkan, kalau ikutkan digit 5 ni nilai tempatnya apa? Ratus ribu kan. Kita tak boleh letak 5. Kita tak boleh letak angka 5. Kita tak boleh letak macam ni. 500,000. Kita tak boleh kata 5 ni nilai tempatnya ialah 500,000. Salah, kamu tak dapat makan nanti. Sebab soalan tanya nilai tempat. Soalan bukan suruh cerakinkan. Jadi kamu kena fahamkan beza tu Maksudnya bila soalan tanya nilai tempat saja, jawapan dia adalah 100,000. Tetapi apabila soalan menyebut cerakinkan nombor di atas, nombor ini 4,521,917. Bila dia suruh cerakinkan mengikut nilai tempat, barulah kita masukkan angka di sebelah nilai tempat itu. Barulah kita mencerakinkan nombor tersebut mengikut nilai tempatnya masing-masing.
Cikgu harap kamu faham penerangan ni. Okey, berbalik pada tadi. Cerakin ni. Cerakin ni mesti ada simbol tambah. Ramai anak-anak murid saya bila buat soalan, dia cerakin, dia letak macam ni je. 6 juta. Kadang-kadang kamu letak koma lah. Kadang-kadang tak ada apa-apa. Kamu cuma jarakkan aja. Tak ada simbol tambah ni. 6 juta. Lepas tu, sifar ratus ribu. Tak ada simbol tambah. Kalau dalam peperiksaan UPSR, tak letak simbol tambah, salah. Kamu tak akan dapat markah. Jadi, kena letakkan. Cerakin, bila disuruh cerakin, wajib letakkan simbol tambah. Tak kira lah bila cerakinkan nilai tempat ataupun cerakin mengikut nilai digit. Yang bawah, contoh bawah ni, dia cerakinkan mengikut nilai digit. Yang atas ni, dia cerakinkan mengikut nilai tempat. Okey. Kemudian, cikgu nak tegur pasal ini. Yang tadi kita dah fahamkan kan? Kekeliruan bila mencerakinkan mengikut nilai tempat. Apa maksud bila soalan sebut suruh tuliskan jawapan cerakin mengikut nilai tempat lain? Ataupun bila soalan tanya, apakah nilai tempat digit 5? Lain. Tadi cikgu dah terangkan kan? Yang ini pula masalahnya. Bila kamu cerakinkan mengikut nilai digit, kita tengok daripada juta. Juta ni digitnya 6. Jadi nilai digitnya 6 juta lah. Dan tolong apabila kamu meletakkan sesuatu nilai nombor, jarakkan pada 2 tempat, iaitu di antara juta dan ratus ribu, kena jarakkan sedikit. Jarakkan tu maksudnya renggangkan sikit, jauhkan sikit. Kemudian di tempat ribu dan juga ratus pun kena jarakkan sikit. Supaya kenapa kalau kamu perhatikan pada buku teks, semua nombor pun dijarakkan pada nilai tempat ribu dan ratus ribu dan juga pada tempat juta dan ratus ribu. Supaya kita senang menyebut nombor tu. Kalau tak jarak, semua nombor ni dirapatkan, kita susah nak tengok ada berapa sifar ni. Kita susah nak menyebut berapa terus. Kita susah nak menyebut terus nombor tu. Sebab nombor rapat-rapat. Sebab itu dalam buku teks dah diajar pada awal lagi menjarakkan juta dan juga ratus ribu. Satu lagi pada ribu dan juga ratus. Okey. Yang kedua cikgu nak tegur adalah ada yang jarak dah tapi dia letak koma kat sini. Tanda koma. Tanda koma. Tanda koma tahu tak? Tanda koma gini. Tanda koma. Koma yang ini. Ini koma. Ni tanda koma. Selalu kamu buat tanda koma. Besar sangat cikgu kecilkan. Ni, tanda koma ni. Kamu suka letak kat sini. Koma kat sini. Bukan kat sini. Koma ni kamu suka letakkan di sini. 6 juta koma kat sini. Sini ribu, sini pun letak koma. Cuba kamu buka buku teks. Dalam buku teks tak ada pun diajar letak koma-koma tu. Tak ada. Jadi masa periksa nanti tolong jangan letak tanda koma. Sebab kita tak tahu, memang tak pernah pun disebut dalam mana-mana buku kalau letak koma tu salah. Tetapi kita telah diajar di dalam buku teks pada sukatan pelajaran matematik tak ada pun koma. Jadi bila kamu letak koma, bila kamu jawab peperiksaan UPSR, kita tak tahu pemeriksa yang menanda tu nanti dia terima tak tanda koma awak tu. Kalau dia tak terima, dia pangkar. Jadi, kita tak dapat markah lah. Okay? Jadi, kesimpulannya, nak selamat, tak payah letak koma. Cuma jarakkan aja. Jarakkan pada tempat ini dan tempat ini. Okay.
Itu perkara kedua cikgu nak tegur. Perkara ketiga, bila meletakkan nilai sifar ni. Kalau kita tengok pada tempat ratus ribu ni, dia sifar, bermakna tak ada nilai. Jadi, sepatutnya kamu hanya meletakkan satu sahaja digit sifar. Satu je macam ni. Ini tidak. Kalau sini ratus ribu kamu tahulah ada 6 digit. Jadi dekat sini pun kamu pun letaklah. Letaklah sifar. Jadi diletaklah sebanyak-banyak sifar kat sini. Macam ni. Selagi boleh nak diletakkan banyak sifar macam ni. Cikgu tak ajar macam ni, letak banyak-banyak macam ni. Contoh kalau sifar ada di tempat ratus. Contohlah dekat tempat ratus ni bukan 2. Katalah contohnya sifar. Digit di tempat ratus ni sifar. Jadi awak pun biasa letaklah macam ni. Sifar tempat ratus. Sampai 3 ketul macam ni awak letak. Sampai 3 ketul macam ni. Cikgu tak ajar letak sifar-sifar banyak macam ni. Kalau kamu selak buku teks pun tak ada dia ajar letak sifar-sifar macam ni. Jadi jangan dibuat lagi. Maksudnya kalau nilai tu sifar tak ada nilai kan. Tak ada maknanya tak ada lah. Tak ada. Satu digit je cukup. Sifar. Maknanya kosong. Kalau orang India kata elak. Tak ada. Jadi letak satu je cukup. Okey. Kemudian mengikut nilai digit lah. Cerakin mengikut nilai digit beginilah. Kalau ada nilai letaklah. Kalau 6 juta, 6 juta. Kemudian ratus ribu tak ada nilai sifar. Kemudian di 10,000, 40,000. Di 10,000. Pada ribu 5 maksudnya 5,000. Ratus 2 maknanya 200. 1 maksudnya di tempat puluh kan, maknanya 10. Dan sah macam tu. Ini cerakin. Seterusnya, cikgu harap kamu faham macam mana nak cerakin nombor. Jangan buat kesalahan-kesalahan yang cikgu sebut tadi tu. Okey, seterusnya. Kemudian membundar nombor. Bundar nombor ni pun dah biasa kamu belajar tahun-tahun lepas pun dah, kan? Jadi, cuma bezanya tahun ni bundar. Tahun 6 ni bila masuk tahun 6 membundar. Sama je, cuma bertambah satu nilai tempat je, iaitu juta. Cara dia masih lagi sama. Kita tengok contoh soalan ni. Dia suruh bundarkan 3,660,145 kepada ribu terdekat. Langkah pertama, gariskan nombor di nilai tempat yang diminta. Dia minta ribu. Jadi gariskan ribu. Sini ribu. 10, ratus, ribu. Okey. Langkah kedua. Kemudian, bulatkan nombor di sebelah kanannya. Kita dah gariskan. Jadi sini kanan. Sebelahnya. Kalau 6 ni kiri. Tengok tangan awak. Kanan sini, kiri sini. Jadi arahan dia bulatkan sebelah kanan. Jadi kita bulatkan satu ni. Kemudian, jika nombor yang dibulat itu ialah sifar atau 1 atau 2 atau 3 atau 4. Ni kalau nombor yang dibulatkan ni, kat sini 1 lah. Maknanya 1. Kalau dia tergolong dalam kumpulan ni, nombor yang dibulatkan tu, maknanya nombor yang digaris itu tidak berubah. Jadi nombor yang digaris tu tidak berubah. Jadi sifar tetap akan menjadi sifar. Kemudian, sebelah kanan nombor bergaris dijadikan sifar, ditukar kepada sifar. Ini sebelah kanan nombor bergaris. Ni nombor bergaris kan? Maknanya yang kanan yang mana? Cikgu tunjuk. Kalau yang kanan sini. Kalau yang kanan sini. Ini kanan. Ni nombor bergaris. Sini kanan. Yang cikgu warnakan ni, ketiga-tiga nombor ni kanan. Sebab tu dia kata sebelah kanan nombor bergaris. Ni kanan. Ni nombor bergaris ni tadi. Ni kanan. Ada juga arahan yang kata sebelah kiri.
Sebelah kiri tu yang mana pula? Sebelah kiri. Sebelah kiri ni, ini nombor bergaris kan? Jadi belah kiri yang inilah 663. Jadi belah kiri ni yang kuning. Belah kanan ni yang warna purple ni. Belah kiri yang warna kuning. Jadi belah kanan ni nak buat apa? Sebelah kanan nombor bergaris dijadikan sifar. Jadi nampak? 5 ni tukar sifar. 4 tukar sifar. 1 tukar sifar. Okey. Kemudian sebelah kiri nombor bergaris disalin semula. Atau tambah 1 jika perlu. Tambah 1 jika perlu ni nanti cikgu tunjukkan pada contoh seterusnya. Tapi kita tengok sini sifar kan dah turun sifar. Yang ni nombor sebelah kiri dia. So, nombor sebelah kiri arahan cakap apa? Disalin semula. Jadi salin 6, 6. 6 turunkan 6. 3 turunkan 3. Jadi jawapannya 3,660,000. 3,660,000. Okey. Kemudian masih lagi bundar nombor tapi cikgu tunjukkan contoh seterusnya. Okey, ini contoh seterusnya. 8,700,250. Tukarkan kepada ratus ribu terdekat. Jadi, pertama gariskan nilai tempat yang diminta iaitu ratus ribu. 10, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu. Gariskan. Kemudian, bulatkan nombor di sebelah kanannya. Kanannya 7. Kalau kirinya 8. Kanannya 7. Jadi kita bulatkan 7. Jika nombor yang dibulatkan itu 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita bulatkan dari 7 kan. Inilah 7. Jadi 7 tergolong dalam kumpulan ni. Kalau dalam kumpulan 5 hingga 9 ni, apa jadi pada nombor digaris? Nombor yang digaris itu perlu diubah iaitu ditambah 1. Bukan tambah 2, bukan tambah 3. Hanya tambah 1. Jadi, kita tambahkan 1 pada nombor yang bergaris. Jadi, bila kita tambah 1, 9 tambah 1 jadi 10. Jadi, kita tak boleh letak bawah ni 10. Kena letak satu angka je. Jadi, letak sifar. 1 nak letak mana? 1 kita tumpangkan pada nombor sebelah. Sebab itulah 8. Bila dapat satu nombor tumpang, 8 ni kena ditambah juga. 8 tambah 1 turunkan jadi 9. Okey, manakala nombor yang belakang, nombor di sebelah kanan kita jadikan sifar. Sama juga macam arahan contoh yang pertama tadi. Sifar jadi sifar, 5 sifar, 2 sifar, sifar sifar, 7 sifar. Semua nombor yang berada di sebelah kanan nombor bergaris. Ni. Bermakna nombor sebelah kanan nombor bergaris ialah 7, sifar, 2, 5, sifar. Semua turunkan jadi sifar. Sebab itu arahannya macam ni. Sebelah kanan nombor bergaris dijadikan sifar. Okey. Kemudian sebelah kiri nombor bergaris disalin semula. Kita tak boleh salin 8, sini pun letak 8. Sebab 8 tadi dia terima satu nombor tumpang daripada 9 tadi. Jadi, bila ada nombor tumpang, arahan dia, sebab itu ada arahan tambahan iaitu atau tambah 1 jika perlu. Jika perlu, sekarang perlulah sebab dia dapat tambah 1 daripada nombor 9 ni. Sebab itu 8 tak jadi 8. Dia kena tambah 1. 8 tambah 1 jadi 9. Jadi jawapannya setelah dibundarkan dia jadi 9 juta. Okey. Habis dah kemahiran membundar nombor. Seterusnya saya ingat yang terakhir. Yang terakhir Yang terakhir ialah menulis nombor dalam angka dan perkataan bagi nombor perpuluhan juta dan pecahan juta. Kenapa kita kena belajar ni? Okey, yang kita belajar tadi adalah nombor bulat hingga 7 digit. Inilah dia nombor bulat. Nombor bulat ni maksudnya nombor bulat iaitu daripada nilai tempat sah hinggalah juta.
dia tak ada titik perpuluhan, dia tak ada pecahan. Itu kita panggil nombor bulat. Okey, nombor bulat ini 2,500,000. Boleh juga ditulis dalam bentuk yang lebih singkat, iaitu dalam bentuk pecahan. Begini, 21/2 juta. Dengan syarat kena letakkan perkataan juta. Barulah dia sama dengan 2,500,000. Kenapa 1/2? 1/2 ni kita panggil setengah kan? Setengah ataupun separuh. 500,000 ni kan, 500,000 ni kan adalah separuh daripada 1 juta. Separuh maksudnya setengah ataupun 1/2. Sebab itulah kat sini 2 juta dan juga setengah. Jadi maksudnya 1/2 juta. Kemudian kita boleh juga menukarkan pecahan juta kepada perpuluhan juta. Kalau 1/2 juta sama juga dengan 2,5 juta. Okey, macam RM1. Okey, kalau RM1, RM1 sama juga dengan 100 sen. Betul tak? Yang ni kita dah belajar dulu. Darjah 3 tak silap kamu belajar. RM1 sama dengan 100 sen. Kalau separuh daripada RM1 berapa? Kalau separuh daripada RM1 kan dia 50 sen. Ataupun kalau saya tanya macam mana nak menulis RM1.50. Biasanya kita letakkan dia punya unit dulu. RM1 ada titik perpuluhan 50 sen. Bermakna separuh daripada RM1 adalah perpuluhan 5 sifar ataupun sifar perpuluhan 5 adalah separuh daripada RM1. Bermakna kalau separuh daripada RM1 ialah sifar perpuluhan 5. Okey, kenapa cikgu nak tunjukkan ni? Sebab saya nak kamu fahamkan ini. 2,5 juta maknanya 2 juta dan juga separuh daripada 1 juta. 2,5 juta. Okey. Saya nak fahamkan yang separuh daripada RM1 bermaksud sifar perpuluhan 5. Kan? Jadi itu kamu kena fahamkan kaitan dia. Okey. Jadi lepas awak dah belajar nombor bulat sehingga 7 digit, awak pula belajar nombor bulat sehingga 7 digit ni boleh diringkaskan kepada nombor yang lebih mudah, iaitu dalam pecahan juta. Pecahan juta juga boleh juga ditulis dalam satu lagi bentuk, iaitu dalam perpuluhan juta. Ketiga-tiga ini, pertama, kedua, ketiga ini mempunyai nilai yang sama. Dia bukannya berbeza. Cuma nombornya ditulis dengan cara yang berbeza. Nilainya tetap sama. Okey. Jadi, apa yang kamu kena belajar? Kemahiran bagaimana menulis nombor dalam angka dan perkataan. Iaitu nombor apa? Nombor pecahan juta dan juga perpuluhan juta. Okey. Kalau ini senanglah sebut 1/2 juta dalam perkataan. 1/2 juta. Jadi ini dalam nombor, yang sebelahnya dalam perkataan. Yang ni dalam nombor, ini dalam perkataan. Okey, yang dalam nombor sifar perpuluhan sifar 8 juta. Jangan lupa meletakkan perkataan juta apabila menulis nombor dalam angka bagi perpuluhan juta. Kena letak perkataan juta ni. Okey, sifar perpuluhan sifar 8 juta. Ini cara menulis dalam perkataan dia. Kena ejalah satu-satu.
sifar. Jangan letak point pula. Ada orang sebut sifar point, sifar 8. Point tu bahasa Inggeris. Okey. Jadi kita tak sebut point, kita sebut perpuluhan. Sifar perpuluhan sifar 8 juta. Sifar perpuluhan sifar 8 juta. Okey. Kemudian yang ini 4/5 juta. 4/5 juta. Yang D pula 7.135 juta. Dalam perkataan 7.135 juta. Ramai yang silap dia sebut macam ni. Dia sebut 7.135. Salah, tak boleh sebut 135. Kenapa? 135 tu, okey. Cuba awak ingat balik, kalau awak sebut 135, 5 ini adalah tempat sah. Ini puluh, ini ratus. Dia tak sama dengan di sini kerana ada titik perpuluhan. Bila ada titik perpuluhan, ingat lagi tak kamu belajar pada tahun lepas, pada tahun 5, titik perpuluhan nilai tempatnya berbeza dengan nilai tempat nombor bulat. Kalau di sini, kalau kat sini kita sebut sah, puluh, ratus. Sebab tak ada titik perpuluhan kan. Jadi ini adalah nombor bulat. Sebab tak ada titik perpuluhan. Bila ada nombor perpuluhan kat sini, ada titik perpuluhan kat sini, bermakna nilai tempat kat sini adalah per 10, ini per 100, ini per 1000. Bukannya sah. 5 ni bukan sah, 3 ni bukannya puluh. Sebab itu kita tak boleh sebut 7.135. Tak boleh sebut macam tu, salah. Jadi cara menyebut dengan betul ialah 7.135 juta. Yang ni dalam bentuk perkataan. Okey. Itu saja yang kamu perlu belajar pada hari ini. Cikgu harap kamu lebih faham bila menonton video ini. Okey, terima kasih.